Oke, selamat sejahtera murid-murid. Bimbingan hari ini berkaitan dengan ayat majmuk. Oke, apa kabar semua? Kabar baik? Oke, hari ini cikgu akan memulakan bimbingan cikgu berdasarkan buku teks. Buku surat 132. Oke. Bagian buku teks buku surat 132 ini diterangkan berkaitan dengan ayat majmuk. Untuk sebelum memasuki buku teks tersebut, murid-murid perlu tahu apa itu ayat majmuk. Okey, ayat majmuk ni terbagi kepada 3 bentuk ataupun 3 jenis. Ayat majmuk gabungan, ayat majmuk pancangan dan ayat majmuk campuran. Okay. Ayat majmuk. Okey, cikgu terangkan sebut sedikit dalam bahasa Tamil. Okey, sebelum dibentuk ayat majmuk ni terbentuk daripada ayat tunggal. Ayat tunggal ni satu subjek, satu predikat. Okey. Ayat majmuk pula boleh subjek tu boleh lebih daripada satu, predikat pun boleh lebih daripada satu. Sekiranya ada dua predikat, satu subjek dia dipanggil sebagai ayat majmuk. Begitu juga kalau ada dua subjek, satu predikat, itu juga dipanggil sebagai ayat majmuk. Kalau ada dua subjek, dua predikat, itu pun dipanggil ayat majmuk. Okey, sebut sedikit penerangan dalam bahasa Tamil. Okey, மாணவர்களே, ayat majmuk இன்னைக்கு நம்ம சார் சொல்லி கொடுக்கிறது வந்து ayat majmuk. இந்த ayat majmuk வந்து எப்படி உருவாகுனா, நார்மல் ஒரு வாக்கியம் வந்து ayat tunggal. ஒரே ஒரு வாக்கியம். அந்த ஒரு வாக்கியத்துல வந்து சப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவோம்ல, சார் எப்படியும் உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருப்பேன். சப்ஜெக்ட். ஓகே, சப்ஜெக்ட் ப்ரெடிகேட். சரிங்களா? அப்ப அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து கூட இருந்தாலோ, ப்ரெடிகேட் வந்து கூட இருந்தாலோ, அது வந்து ayat majmuk ஆயிரும். சரிங்களா? ஓகே. இந்த டெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ayat majmuk gabungan. Ayat majmuk gabungan. மாதிரி ஆரம்பத்திலே சொன்னால ayat majmuk வந்து ஒரு 3 வகை இருக்கிறது. அந்த உங்களுக்கு அந்த எத்தனை வகை இருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை. ayat உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது ayat majmukனா என்ன. Oke, ayat majmukனா என்ன. sekolah rendah kalau sekolah rendah உங்களுக்கு இதெல்லாம் நீங்க வந்து எத்தனை வகை இருக்கு. ஓகே, அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆஃபால் பண்ணணும்னு இல்லை. சரிங்களா? அது எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னா முக்கியம். ஓகே, இப்போ வந்து ஒவ்வொரு contoh கொடுக்குறேன் சார். ஓகே, contoh. Oke, murid itu bernyanyi sambil menari. அப்ப இதுல வந்து இது ஒரு murid itu menyanyi. Oke, இது ஒரு frasa nama sambil menari. Menari வந்து frasa kerja. இது ரெண்டையும் gabung பண்ணா இது ஒரு ayat. Oke, murid itu menari. Murid itu menyanyi. Oke, murid itu sedang menyanyi, murid itu sedang menari. Apa? இது வந்து ரெண்டு ayat. அப்ப இது ஒரு ayat-ஆ உருவாக்குறது வந்து kata bantu இருக்கும். kata hubung இருக்கும். kata hubung இருக்க வேண்டும். இந்த kata hubung-ஐ பயன்படுத்தி ஒரு ayat majmuk-ஐ உருவாக்கலாம். Oke, பாருங்க. இது வந்து ரெண்டு வாக்கியம். Oke, murid itu sedang menyanyi, murid itu sedang menari. இது வந்து ரெண்டு வாக்கியமா உருவாக்கலாம். இந்த ரெண்டு வாக்கியமும் ஒன்றாக இணைத்து விட்டார்கள். Oke, contoh satu merupakan contoh di mana ada dua ayat tunggal. Di mana ayat tunggal pertama murid itu sedang menyanyi, murid itu sedang menari. Oke. So oleh kerana di sini ada dua frasa kerja dalam frasa kerja seluruhnya ada dua frasa kerja. So bermaksud ada dua predikat. So kita gunakan di sini kata hubung sambil. Murid itu bernyanyi sambil menari. Paham? Okey. Contoh kedua, Sami ke kedai, kemudian ke sekolah. Okay. Sami ke kedai, ayat pertama. Sami ke
sekolah. Ayat kedua. Ini bang, paham? Oke, Sami ke kedai, Sami ke sekolah. So ayat dijadi ayat dua ayat tunggal ini digabungkan dengan menggunakan perkata-kata hubung. Kemudian ayat Sami ke kedai, kemudian ke sekolah. Seringlah. Oke, dia serta keluarganya akan ke Langkawi. Dua ayat tunggal. Oke, dia satu. Dia ke Langkawi. Dia akan ke Langkawi. Keluarganya, oke, keluarganya ke Langkawi. Dua gabungan serta. Oke, kata hubung serta. Dia serta keluarganya akan ke Langkawi. Sulaiman dan Jeraman, murid kelas 6 Jati. Sulaiman, murid kelas 6 Jati. Jayawarman, murid kelas 6 Jati. Dua subjek இருக்கு. Dua frasa nama இருக்கு. அதாவது dua subjek இருக்குங்க. ஒரு ஒன்னொன்னு இது frasa nama தான். பட் இதுல என்ன ஆகுதுன்னா dua ayat tunggal. Dua ayat tunggal. இது இணைக்கிறது வந்து kata hubung dan. So இதுவும் ayat majmu'. Sulaiman dan Jeraman, murid kelas 6 Jati. Hartini, murid yang baik, malahan berbudi bahasa. Hartini, murid yang baik. Hartini, murid yang berbudi bahasa. இந்த ரெண்டு ஆயத் tunggal இருக்கு. இந்த ரெண்டு ஆயத் tunggalம் இணைக்கிறது வந்து malahan. Hartini, murid yang baik, malahan berbudi bahasa. Ya, hingga malahan வந்து kata hubung. Pulau Peranginan itu sangat cantik, tetapi tidak dijaga. Okay, Pulau Peranginan sangat cantik. Pulau Peranginan itu sangat cantik urut ayat. Pulau Peranginan tidak. Pulau Peranginan itu tidak dijaga. Pulau Peranginan itu tidak dijaga. Jadi onore வாக்கியம். இந்த ரெண்டு வாக்கியத்தையும் இணைக்கிறதுனா இங்க kata hubung தேவைப்படாது. Tetapi pulau Peranginan itu sangat cantik tetapi tidak dijaga. Ulang. Oke. Abangnya sangat rajin. Dua wakiam. Oke. Adiknya sangat malas. ரெண்டாவது வாக்கியம். இந்த ரெண்டு வாக்கியத்தையும் இது ஒரு ayat tunggal, இது ஒரு ayat tunggal. இந்த ரெண்டு ayat tunggalையும் ஒரு இணைத்தால் ஒரு ayat majmu' உருவாகும். அது எப்படி உருவாக்குறது? Iங்க kata hubung manakala. Okey, ini merupakan ayat majmu' pertama. Abangnya sangat rajin. Ayat ataupun ayat tunggal yang pertama. Ini ayat tunggal yang kedua. Adiknya sangat malas. Okey, ayat tunggal yang kedua. Dua ayat tunggal ini boleh digabungkan dalam bentuk satu ayat majmu'. Di mana dengan menggunakan kata hubung manakala. Manakala. Coba, abangnya sangat rajin. Manakala adiknya sangat malas. Contoh nombor 8. Contoh nombor 8 dengan menggunakan kata hubung lalu. Dia masuk ke dewan. Dia masuk ke dewan itu. Ayat tunggal pertama. Dia duduk di barisan hadapan. Dia duduk di barisan hadapan. Itu saja. Yang ini merupakan ayat kedua. Bagaimana nak gabungkan kedua-dua ayat ini membentuk ayat majmu'? Kita gunakan kata hubung lalu. Dia masuk ke dalam dewan itu lalu duduk di barisan hadapan. Okey, paham? Okey, setelah mendengar penerangan cikgu, cikgu harap kamu paham,
faham apa yang bimbingan cikgu. Apa itu? Kata ataupun ayat majmuk. Okey. Seterusnya, cikgu ada satu latihan untuk kamu. Setelah mendengar latihan penerangan cikgu, cikgu nak kamu buat aktiviti ni. Buat aktiviti ni di dalam buku tata bahasa. Tata bahasa di mana cikgu dah kamu bahagikan. Okey. Contoh, ayah akan menghadiri majlis itu. Ibu akan menghadiri majlis itu. Ayah dan ibu akan menghadiri majlis itu. இந்த ரெண்டு வாக்கியத்தையும் ஒண்ணா நீங்க கத்த உபம் பயன்படுத்தி இணைக்க வேண்டும். சரிங்களா? 10 வாக்கியம் இருக்கு. இந்த 10 வாக்கியத்தையும் இணைக்கணும். சரிங்களா? புரியுதா? Okey, contoh. Faiza bijak. Faiza berbudi bahasa. Okey? Apa? Faiza. அப்ப என்ன கட்ட உபம் சரியா இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டு ஆயாட்டையும் இணைக்கிறதுக்கு சரியா இருக்கும். ஒரு ayat majmuk நீங்க உருவாக்கணும். Okay, latihan ini berkaitan dengan ayat majmuk. Ayat majmuk di sini ada dua ayat tunggal. Cikgu nak kamu menggunakan kata hubung yang sesuai menggabungkan dua ayat tunggal ini membentuk ayat majmuk. Satu ayat majmuk. Gunakan pilih kata hubung yang sesuai membentuk ayat majmuk. Boleh? Ini satu latihan untuk kamu. Okey, ini latihan ini cikgu akan hantar dalam format picture secara asing. Okey. Aktiviti dalam buku teks pula. Okey, ini aktiviti kedua dalam buku teks. Okey, di mana cikgu nak kamu baca petikan ini. Okey. Lepas tu cikgu nak kamu sambung membentuk perengan kedua dengan menggabungkan perkataan yang telah diberi, kamu gabungkan. Okey, permainan pembelajaran bahasa Melayu. Okey, bermain dengan telefon bimbit. Ini ayat tunggal. Suka bermain kerana kata hubung berfaedah. Okey. Cikgu akan cuba bantu kamu untuk membuat latihan ini. Mei Fong suka bermain permainan pembelajaran bahasa Melayu. Dia bermain permainan itu menerusi tablet. Dia suka akan permainan itu kerana menyeronokkan. Dalam permainan itu, pemain akan menang jika dapat menyelesaikan semua tugasan tata bahasa. Najwa juga suka permainan pembelajaran bahasa Melayu. Dia bermain dengan telefon bimbit. Dia bermain apa? Dia bermain permainan apa kelas? Okey, permainan bahasa dengan menggunakan telefon bimbit. Okey. Nah, cikgu ulang sekali lagi ya. Najwa juga suka permainan Najwa suka bermain permainan pembelajaran bahasa Melayu. Tak. Najwa bermain permainan bahasa Melayu dengan telefon bimbit. Faham? Lengkapkan ayat ini. Selepas lengkapkan, kamu buat dengan menggunakan kata bantu yang telah diberi di sini. Kamu bentuk ayat majmuk.
Faham? Okay, cikgu ulang sekali lagi. Mei Fong suka bermain permainan pembelajaran bahasa Melayu. Dia bermain permainan itu menerusi tablet. Okay, அந்த கொடுத்துறாங்களா? Okay, இங்க வந்து ayat tunggal. Okay, நீங்க இங்க என்ன பண்ணணும்? Okay, இங்க யாரு? Najwa. இங்க என்ன பேர் கொடுத்திருக்காங்க? Najwa. Petikan same தான். Petikan வந்து same தான். இங்க வந்து Meifong கொடுத்திருக்காங்க. Di sini Meifong, di sini Najwa. Okay. Najwa juga suka. Suka apa? Bermain permainan pembelajaran bahasa Melayu. Nokta. Paham kan? Dia tu siapa? Najwa lah. Okey, kamu boleh letak nama Najwa. Najwa bermain permainan itu dengan menggunakan telefon bimbit. Nota. இங்க வந்து இந்த ayat வச்சு சார் வந்து உங்களுக்கு உதவி செய்யறாங்க. சரிங்களா? இது வந்து நீங்க சொந்தமா செய்யணும். Okey. Dia suka akan permainan itu kerana dapat menyeronokkan. Dalam permainan itu, pemain akan menang jika dapat menyelesaikan semua tugasan tata bahasa. Okay. Yang ini apa? Mereka gunakan kerana dalam membentuk ayat majmu'. Okay. Di sini perengan kedua ni kamu gunakan Najwa lah. Najwa. Okay. Najwa suka bermain. Okay. Kerana apa? Yang itu kamu gantikanlah. Gantikan jawapan yang betul. Okay. Di sini kamu akan memang jawapan ni kamu senang, mudah. Sekiranya kamu dapat buat latihan ini akan menjadi lebih mudah untuk murid-murid. Faham? So sebelum kamu buat latihan muka surat 132 dalam buku teks, kamu cuba siapkan semua latihan 10 aktiviti ini. Kalau kamu dapat siapkan, yang ini mudah saja. Tapi cara dia, kamu kena gunakan perkataan Najwa yang perengan pertama ini merupakan perengan contoh rujukan. இந்த perengan வந்து உங்களுக்கு rujukan தான். சரிங்களா? இத ருஜுவ் பண்ணி இங்க ஒன்னொரு பத்திய நீங்க உருவாக்கணும். ayat tunggal வச்சு உருவாக்குறது வந்து சார் வந்து உங்களுக்கு உதவி செய்ய. Kita telah membantu kamu membentuk ayat perengan pertama ataupun dua ayat dengan menggunakan ayat tunggal. Cikgu dah bantu tadi. Sekiranya kamu lihat video bimbingan cikgu, kamu akan tahu cikgu dah bagi jawapan. Bagi ayat majmu' pula kamu kena buat sendiri. நீங்க சொந்தமா அதை உருவாக்கணும். இது அசஸா வச்சு. ஓகே, இந்த பாகியான அசஸா வச்சு, இந்த பத்திய அசஸா வச்சு, சரிங்களா? இந்த perengan அசஸா வச்சு. ஓகே, bentuk satu perengan saja. Satu perengan. Ini ரெண்டு செஞ்சீங்கன்னா அது ஒரு perengan, ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு perengan. Faham? ஒன்னு வந்து டேப்லெட், ஒன்னு வந்து டெலிஃபோன் bimbit. அதான் வித்தியாசம். சரியா? Okey, Meifong menggunakan tablet, Najwa menggunakan telefon bimbit. Faham? Faham ke murid-murid? Kalau faham, cikgu nak kamu siapkan latihan ini. Hari Jumaat kita akan bincangkan jawapan. Okey, sekian. Terima kasih murid-murid. Kalau boleh bagi Dachnamurti ya, bagi Dachnamurti kamu cuba buat latihan ini. Natish dengan Lidaran. Kamu mana cikgu nak kamu baca ayat. Okey, ayat ni saja. Baca ayat. Ini latihan untuk Natish dan Lidaran. Natish dan Lidaran. Cikgu nak kamu baca, tulis.
baca dan tulis 10 ayat ni saja. Yang ini semua tak payah tulisan. Nanti இதெல்லாம் நீங்க எழுத வேணாம். இது வந்து 10 வாக்கியம். இந்த 10 வாக்கியத்தை நீங்க எழுதி சாருக்கு வாசிச்சு அனுப்பணும். சரிங்களா? Dachinamurti cuba buat. Dachinamurti kamu buat. Cuba buat latihan. Cikgu akan bagi jawapan hari Khamis. Kamu cuba buat dulu Dachinamurti. Okey. Lidaran dengan Nadish, kamu baca. Ini ayat-ayat yang mudah. Baca dan tulis. Okey, 1, 2, 3, 4, 5 saja. Okey. 6, 7, 8 kamu tak perlu buat. Kamu buat 5 saja. Lidaran dengan Nadish, 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tulis, cikgu nak kamu baca ayat dan hantar. Boleh? Lepas hari Khamis, lepas cikgu bagi jawapan, lidaran Nadish boleh buat. Faham? Latihan untuk minggu ni bagi lidaran dan Nadish. Cikgu nak kamu baca dan tulis. Itu saja. Sekian, terima kasih. Okay, baik murid-murid. Sekian. Terima kasih. Okay, jumpa hari Khamis. Okay, hari Khamis hari Jumaat. Cikgu akan bincangkan